Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong malam tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa kesyukuran. Majlis diadakan bersempena sambutan Jubli Perak Masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderamata kepada para pegawai yang pernah bertugas di masjid tersebut. Kerjasama, sokongan kuat serta perpaduan masyarakat kampung yang berterusan diperlukan demi mencapai hasrat serta wawasan ke arah membangunkan dan memajukan sesebuah kampung. Ini termasuk corak kepimpinan yang baik dan bijaksana daripada ketua kampung sebagai teras pemimpin masyarakat dari peringkat akar umbi. Kemarin diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Tanjung Nangka, Mukim Sengkurung. Calon tunggal ialah Awang Rozan bin Haji Kaderi alias Haji Bujang berumur 54 tahun. Hadir ahli majlis mesyuarat negara, keputusan undi akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Lugu dan Kati Mahar Mukim Sengkurung juga diadakan. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan ialah Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani berumur 39 tahun. Hadir ahli majlis mesyuarat negara. Lebih 900 bakal jemaah haji menghadiri sesi kedua kursus ibadah haji dan umrah bagi musim haji tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi yang diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah bertujuan membantu bakal jemaah haji mempelajari dan memahami di samping meningkatkan pengetahuan mengenai manasik haji secara teori dan praktikal agar bakal jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan teratur dan sempurna. Kursus ibadah haji diadakan pada setiap hari Jumaat dan Ahad sebanyak 10 sesi bermula pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi secara serentak di keempat-empat daerah. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan 4 pelajar dan seorang pegawai pengiring ke The Southeast Asia Plus Sustainable Development Goals Youth Camp 2024. Program akan diadakan di wilayah Nakhon Ratchasima, Thailand bermula hari ini hingga 1 Februari. Rombongan berlepas meninggalkan negara kemarin. Semasa program, para peserta akan berpeluang menyertai aktiviti berkaitan Sufficiency Economy Philosophy SEP dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG. Untuk meningkatkan pengetahuan dan juga berkongsi pengalaman mengenai dengan Matlamat Pembangunan Mampan. Diharapkan juga nanti para pelajar akan dapat mengambil pakailah apa yang diorang terima nanti. Saya berharap dari program ini saya dapat meningkatkan kemajuan dan pengetahuan tentang program ini. Kongres Pendidikan Alam Sekitar Sedunia WEEC ke-12 akan berlangsung di Pusat Persidangan Kebangsaan Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu bermula hari ini hingga 2 Februari. Wakil Politeknik Brunei ke Kongres tersebut terdiri daripada seorang pensyarah dan 2 pelajar berlepas meninggalkan negara kemarin. Rombongan diketuai Awang Muhammad Hazazi Rifai bin Said, pensyarah Politeknik Brunei, dengan tema menghubungkan masyarakat mencipta hari esok.
program menawarkan pengalaman penting dalam menghubungkan orang ramai dari seluruh dunia untuk berbincang, mempelajari dan berkongsi kemas kini dalam program pendidikan pembangunan alam sekitar yang lestari. Premis-premis perniagaan di kawasan Mukim Amo dan Mukim Bokok daerah Temburong mematuhi perundangan Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Dapatan itu diperoleh semasa pemeriksaan bersepadu bulanan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan baru-baru ini. Objektif pemeriksaan adalah sebagai usaha bagi meningkatkan kewaspadaan premis perniagaan terhadap keperluan untuk mematuhi perundangan yang berkenaan ke arah mempromosi persekitaran perniagaan yang beretika. Semasa pemeriksaan, 9 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perniagaan juga didapati adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT. Para peniaga disarankan untuk sentiasa mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 dengan menjalankan perniagaan secara beretika bagi membantu merangsang pertumbuhan aktiviti perekonomian. Separuh jalan di Jambatan Sungai Imang Jalan Pancur Murai Kulapis ditutup sementara sehingga 1 Februari ini. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan dan penurapan aspal di jalan menuju di jambatan berkenaan.